Assalamualaikum, Yoshmina. Apa khabar semua? Harapnya semua dalam keadaan yang baik, sentiasa dimurahkan rezeki dan diberikan kejayaan di dunia dan di akhirat. Okey, hari ni kita nak borak pasal apakah yang berlaku dalam manga Boruto chapter 75. Yeah, boy. Okey guys, sebelum kita sambung video, aku nak bagi tahu ni. Sekarang ni Faiz di Studio tengah buat promo kau tahu untuk baju-baju anime keluaran Faiz di Studio. Harga asal RM30, tapi sekarang ni kita buat promo hanya RM25 saja. Ada desain Zenitsu, Megumi Fushiguro, Akagami no Shanks, Bounty Naruto dan macam-macam lagi. Kualiti baju korang jangan risau, memang sangat-sangat selesa dan tak panas langsung. Malah bukan takat tu je tau, setiap pembelian akan dapat free gift barang-barang anime. InsyaAllah minggu depan aku akan restock lagi tau baju Sayonara Kurama, Sasuke, dan ada beberapa desain yang baru aku akan masukkan, sebagai contoh macam Jiraiya, Uchiha Obito dan juga Akatsuki. So guys, tunggu apa lagi? Kalau korang berminat, boleh terus order dekat Shopee ataupun WhatsApp je, nombor yang ada dekat bawah ni, okey? Jangan lepaskan peluang selagi stok dan promo masih lagi ada. Okey, dah settle, jom kita sambung layan video balik. Yang mana untuk dalam chapter kali ni, memang lain macam man. Memang hype gila babeng selepas kita telah pun dikejutkan dengan beberapa informasi yang cukup penting daripada Amado. Malah tanpa disangka, untuk dalam chapter kali ni kita telah pun direvealkan satu kewujudan Otsutsuki yang baru, jauh lebih menakutkan daripada Otsutsuki yang pernah muncul sebelum ni. Memang lain macam betul mat aura Otsutsuki yang baru ni, dan banyak lagi benda yang telah pun berlaku untuk dalam chapter 75. Jadi aku pun dah tak sabar nak borak apakah yang berlaku untuk dalam chapter kali ni. Tanpa melengahkan masa, jomlah kita start sekarang. Let's go! Chapter 75 yang bertajuk The Domain of God. Untuk tajuk kali ni pun dah berat mat. Memang lain macam betul. Dan dekat dalam cover page untuk dalam chapter kali ni ada gambar Daimon. Chapter 75 bermula dengan Amado telah pun merevealkan rahsia sebenar berkaitan pasal kekuatan Eda dan juga Daimon. So bila Naruto dengan Shikamaru dengar je pasal kekuatan yang dimiliki oleh Eda dengan Daimon, diorang pun macam tak percayalah kan. Yelah, kekuatan diorang berdua ni terlalu OP sangat dan seakan tak mampu untuk dihalang. Lepas tu Amado pun cakap lah, korang kena hati-hati dengan Daimon. Korang jangan sesekali ada niat nak membunuh Daimon, disebabkan benda tu akan berbalik semula dekat korang. Daimon mampu untuk reflekskan semuanya walaupun hanya bergantung atas niat korang je. So bila Boruto dengar apa yang telah dikatakan oleh Amado, Boruto pun tak beranilah nak cari pasal dengan Daimon. Tapi si Kawaki ni bengong tau. Tak lama lepas tu Kawaki terus je ada niat untuk menyerang Daimon. Dia just nak macam nak uji Daimon je lah. Tapi tu hanya niat je tau, bukannya dia pergi serang ke apa. Dan secara tak langsung niat Kawaki tu berbalik semula dekat diri dia sendiri. Dan Kawaki pun cakap lah dekat Boruto, kekuatan Daimon ni memang legit, bukannya cobaan tau, bukannya main-main. Cumanya dalam masa yang sama, Naruto pun tertanyalah, macam mana kau boleh cipta beberapa kekuatan yang tak masuk akal ni. Dan dekat sinilah momen yang cukup penting akan dibongkarkan oleh Amado, yang mana Amado terus dia cakap, korang dah salah, aku bukannya cipta dorang, aku manusia biasa je macam korang, aku bukannya dewa. Dan apa yang telah berlaku terhadap dorang semua tu hanyalah dewa je yang mampu buat. Aku hanya pindahkan benda yang dah ada je. So bila Naruto dengan Shikamaru dengar apa yang telah dikatakan oleh Amado, diorang pun tak faham lah. Diorang macam pelik, apa yang Amado cuba masukkan ni. Lalu Amado pun terus dia cakap, ya, kekuatan yang diorang ada semua tu adalah datang daripada God. Ada satu kewujudan yang sebenarnya telah pun terlibat untuk berubah menjadi God, iaitu Otsutsuki Shibai. Korang jangan salah faham tau. Nama dia tu memanglah nampak macam carut kan, tapi sebutan nama Otsutsuki yang baru tu adalah Otsutsuki Shibai, S-H-I tau, bukannya Chibai. Tu salah, jangan salah faham pula. So akhirnya untuk dalam chapter kali ni kita telah pun direvealkan satu kewujudan Otsutsuki yang baru dan mungkin pernah berubah menjadi God, seperti apa yang telah ditunjukkan dalam chapter 55, iaitu Otsutsuki Shibai. So bila diorang semua dengar je apa yang telah dibongkarkan oleh Amado, diorang semua pun terkejut beruk lah kan. Dengar Shikamaru terus dia tanya, siapa Otsutsuki Shibai? Dekat mana dia sekarang? Lalu Amado dengan tenang je dibalas, santai betul mat, kau tak payahlah risau, Otsutsuki Shibai sekarang ni dah tak ada, dia hanya tinggal mayat semata je. Lepas tu Amado pun explain lagi, korang semua ingat tak apa yang aku pernah cerita sebelum ni berkaitan pasal pohon cakra dan motif sebenar puak Otsutsuki. So nak dipendekkan cerita, Otsutsuki Shibai telah pun melakukan apa yang puak
Otsutsuki mahukan, iaitu Shibai telah pun berjaya untuk memakan banyak buah cakra dekat pelbagai planet. Dan disebabkan hal tu, Otsutsuki Shibai telah pun berjaya untuk berevolusi menjadi God. So kiranya apa yang telah dikatakan oleh Otsutsuki Shiki dekat kod dalam chapter 55, benda tu legit tau, bukannya rekaan semata je. Dan dekat sini telah pun dibongkarkan rupanya dah ada kewujudan Otsutsuki yang telah berjaya untuk berubah menjadi God. Tapi Naruto pun cakap lah, tak kisahlah kalau benda tu betul sekalipun, kita just fokuskan dulu topik utama kita. Apa maksud Eda dengan Daimon telah mempunyai sebahagian kekuatan daripada Shibai? Dan Amado pun balas lah, ya betul, aku telah pun memindahkan DNA mayat Shibai dekat Eda dengan Daimon, dan hasilnya dorang berdua telah pun memperoleh sebahagian kekuatan yang dimiliki oleh Shibai. Cumanya Shikamaru pun apa lagi kan? Dia bukannya percaya sangat pun dekat Amado. Shikamaru pun terus dia tanya dekat Dr. Katasuki, boleh jadi ke apa yang telah dikatakan oleh Amado? Lalu Dr. Katasuki pun balas, kalau ikutkan teknologi yang kita ada sekarang ni, memang agak mustahil untuk buat semua tu. Tapi melihat situasi keadaan tubuh Kawaki, aku tak berani nak cakap benda tu mustahil, sebabnya Amado ni seorang yang sangat-sangat bijak. Lepas tu Amado pun cakap lagi, kekuatan yang dimiliki oleh Shibai memang sangat-sangat menakutkan. Dia tak perlu pun buat simbol tangan macam ninjutsu untuk mencipta sesuatu. Dengan hanya dia hayun je tangan, Shibai mampu untuk mencipta taufan. Malah bukan takat tu je tau, dengan hanya Shibai menjerit kemarahan je pun, beliau mampu untuk menurunkan peti yang cukup besar. Dan semua tu dipanggil sebagai Shinjutsu. Shinjutsu ni merupakan teknik-teknik yang di luar kemampuan shinobi tau. Atau mudah kata, Shinjutsu ni merupakan teknik level. Sebagai contoh, teknik Sukuna Hikona dan juga Daikokuten yang dimiliki oleh Kawaki hasil daripada kemampuan Shiki. Tu pun merupakan teknik Shinjutsu. Malah bukan takat tu je tau, teknik kelomak milik Code pun merupakan teknik Shinjutsu, dan Karma pun turut termasuk sekali. So kiranya level ninjutsu ni memang terlalu jauh gila lah kalau nak dibandingkan dengan Shinjutsu. Teknik Shinjutsu lebih tinggi daripada ninjutsu, dan tak perlu pun menggunakan hand sign untuk mencipta teknik Shinjutsu, dan ianya merupakan satu fenomena yang cukup besar telah pun berlaku. Jadi bila Sarada dengar je apa yang telah dikatakan oleh Amado berkaitan pasal ninjutsu dan juga Shinjutsu, Sarada pun bengang lah kan. Dia pun cakap lah, kau nak cakap sekarang ni teknik ninjutsu kita orang hanyalah tiruan semata Shinjutsu je ke? Dan Amado pun balas, aku buat kau marah ke? Aku hanya cakap berdasarkan fakta semata je. Tapi Shikamaru pun cakap lah, kalaulah memang betul apa yang kau cakap, jadi kenapa Shibai boleh mati? Bukankah sepatutnya dia ni boleh hidup selamanya? Kan ada orang yang telah membunuh dia. Lalu Amado pun balas lah, aku pun tak pasti sangat pasal benda ni, tapi boleh jadi juga Shibai telah dibunuh oleh seseorang. Tapi aku punya teori, ada kemungkinan selepas je Shibai mengalami beberapa evolusi, Shibai telah pun berada ke satu tahap sehingga kan dia dah tak perlukan lagi tubuh beliau. Kalaulah memang betul dia dah tak perlukan tubuh beliau, berkemungkinan dia boleh bangkit sepenuhnya tanpa memerlukan vessel seperti apa yang dilakukan oleh Shiki dan juga Momoshiki. So kiranya ada potensi tau yang Shibai masih lagi hidup, dan bila-bila masa je Shibai boleh bangkit semula tanpa memerlukan sebarang vessel. Tu hanyalah sekadar pendapat Amado je lah, teori palatau Amado je. Berkemungkinan sebab apa Shibai dah tak perlukan lagi tubuh diri dia sendiri. Lepas tu Amado pun cakap lah, aku minta maaf sebab aku dah melencong jauh sangat sekarang ni. Awal-awal nak belok ke kanan, sekarang ni dah melencong sampai mall mana tak. Tapi apa yang aku cuba nak sampaikan adalah dengan kekuatan Otsutsuki, aku masih lagi mempunyai harapan untuk lakukan benda yang mustahil menjadi tak mustahil, untuk kembalikan anak aku hidup semula. Jadi sekarang ni babak beralih pula situasi dekat tempat Sarada, yang mana secara tiba-tiba Delta telah pun muncul kat sana tanpa kebenaran, bertujuan untuk jumpa dengan Eda semata je. Yelah, dia dah fall in love sangat-sangat dekat Eda kan. Tapi Sarada telah menghalang lah Delta, sebabnya kalau Delta di dekat sana, dia akan kacau misi yang sedang dijalankan oleh Team 7 dan dia akan menyusahkan dorang semata je. Tapi nasib baiklah, tak lama lepas tu Sumire telah muncul kat sana dan telah mematikan Delta dengan sumire yang disebut time to go sleep.
Extreme. Alright, sekarang ni kita berbalik semula situasi yang cukup penting dekat tempat Amado. Amado pun sebenarnya galah sebab apa anak dia mati pada 12 tahun yang lepas, yang mana anak Amado telah pun mengidap satu penyakit dan nama sebenar anak Amado adalah AKB. Cumanya penyakit yang anak Amado mengidap ni bukannya biasa-biasa tau, bukannya demam ke sesama ke apa semua tu, tapi penyakit yang anak Amado hidapi seakan tak ada penawar dan tak ada ubat yang mampu untuk sembuhkan beliau. Ianya merupakan satu penyakit yang sangat-sangat misteri sampaikan doktor sendiri give up nak sembuhkan penyakit tersebut. Jadi Amado sebagai ayah takkanlah dia nak duduk diam je kan. Dia takkan mengalah macam tu je, sebabnya Amado dah berjaya untuk mencari jalan penyelesaian yang mana Amado telah mencipta tubuh yang baru sebagai klon dan Amado merancang untuk memindahkan segala memori dan personaliti AKB ke dalam tubuh klon tersebut. So selepas 9 bulan kematian AKB, Amado pun telah berjaya untuk mencipta satu klon yang sebiji gila macam AKB, iaitu Delta. Tapi malangnya walaupun wajah dan suara Delta tu memang sebiji gila macam AKB, cumanya Delta tak mempunyai memori dan personality seperti AKB. So kiranya eksperimen Amado ni kira gagal lah, dan aku memang agak simpati lah dengan Amado. Kejadian tu memang agak sedih untuk Amado dan dia memang tak akan dapat orang yang sama seperti yang dimaukan. Jadi nak tak nak, Amado tetap kena terima juga yang anak dia dah lama tak ada, dah lama pergi meninggalkan Amado. Dan tak lama kemudian, Jigen pun telah muncul di hadapan Amado dan dia telah offerkan bantuan sebagai ganti Amado kena kerja di bawah dia. Tapi selepas yang Amado dapat tahu rancangan Jigen untuk mendapatkan buah cakra akan mengorbankan nyawa ramai orang dan bumi akan hancur, so apa gunakan kalau dia dapat anak dia sekalipun tapi planet bumi akan mati. Jadi tak ada function jugalah kalau benda tu berlaku sekalipun. Dan start dari situlah Amado membuat rancangan untuk menentang Ishiki. Tapi Amado cakap, korang jangan salah faham, aku masih lagi belum mengalah untuk kembalikan anak aku semula. Walaupun Jigen tak pernah bagi tahu pun macam mana cara untuk hidupkan anak dia semula, dan mungkin boleh jadi Jigen hanya nak gunakan Amado semata je, tapi aku berjaya untuk mencari jalan yang lain, iaitu dengan menggunakan proses pemindahan karma. Jadi kalau dengan cara aku gagal, berkemungkinan ada potensi yang cukup besar kalau menggunakan kemampuan Shinjutsu mampu untuk mengembalikan anak aku semula. Jadi sewaktu aku ciptakan karma yang baru untuk Kawaki, aku dah pindahkan siap-siap data AKB ke dalam karma Kawaki. So Kawaki hanya perlu tanamkan karma yang baru je dekat klon yang aku dah cipta, dan berkemungkinan dengan cara tu dah cukup untuk mengembalikan anak aku semula. Tapi macam biasalah kan, memang taklah Shikamaru nak percaya bulat-bulat dengan apa yang telah diceritakan oleh Amado. Lalu Shikamaru pun terus suruh Eda untuk cekkan apa yang telah berlaku pada 12 tahun yang lepas. Adakah betul ke tak apa yang telah diceritakan oleh Amado. Tapi tak lama lepas tu, secara tiba-tiba Otsutsuki Momoshiki terus je berhubung dengan Boruto melalui minda Boruto. So Boruto pun pelik lah, apa sebenarnya yang telah berlaku? Apa yang kau tengah buat ni? Lalu Momoshiki pun balas lah, benda ni boleh jadi berkemungkinan disebabkan efek yang baru hasil daripada proses Otsutsukification, dan nampaknya kita seakan dah boleh berhubung antara satu sama lain. Cumanya kau jangan bagi Kawaki perasan pula, aku tak nak kecoh-kecoh dekat sini. Lepas tu Momoshiki pun terus cakap dekat Boruto, apa yang telah diceritakan oleh Amado macam ada yang tak kena, macam ada something fishy je pasal Amado. Lalu Boruto pun balas lah, kau pun tak percaya dekat dia ke? Lagi satu, apa yang telah diceritakan oleh Amado semuanya macam betul je, terutamanya berkaitan pasal Otsutsuki Shibai. Lepas tu Momoshiki pun balas lah, ya, aku tak nafikan berkaitan pasal Otsutsuki Shibai tu semuanya memang betul, dan sekarang ni dia memang tak ada dekat dimensi ni. Sama juga macam Shinjutsu, aku tahu sekalinya berkaitan pasal Shinjutsu, semua teknik Shinjutsu semuanya aku tahu. Lepas tu Boruto pun tanyalah, habis tu kau nak cakap dia tipu pasal anak dia ke? Dan Momoshiki pun balas, pasal benda tu aku memang tak tahulah, aku tak ada knowledge kan, takkanlah aku nak ambil pot pasal sejarah keluarga dia pula. Tapi ada sesuatu yang mencurigakan berkaitan pasal kekuatan Eda. Kekuatan Sharingan yang Eda ada tu memang betul merupakan salah satu teknik Shinjutsu, cumanya kekuatan memikat yang Eda ada tu bukannya merupakan kekuatan Shinjutsu. Macam apa yang aku cakap tadi tu lah, aku tahu segalanya berkaitan pasal Shinjutsu, dan aku tak pernah dengar langsung pun berkaitan pasal kekuatan macam tu. Paling senang aku boleh cakap, ada kemungkinan Amado sedang menipu. Lalu Boruto pun cakap lah, apa yang kau cuba masukkan ni, dia gunakan scientific ninja tools ataupun benda lain ke?
cerita. Tambah Heinz, sebab apa pula dia nak menipu kan? Dan Momoshiki pun balas, benda itulah menjadi persoalannya sekarang. Dan tak lama lepas tu pun, selepas Yaida dah check apa yang berlaku 12 tahun yang lepas, memang betul anak Amado tu wujud. Dan Boruto pun tanya lagi dekat Momoshiki, sekarang ni apa kes kita berdua ni? Sampai bila kita nak macam ni? Dan Momoshiki pun balas, kau ingat aku nak sangat ke macam ni kan? Lagipun kita bukannya satu kepala. Di hujung chapter kita dapat tengok secara tiba-tiba Boruto telah pun mendapatkan satu bayangan apa yang bakal berlaku dekat masa depan, yang mana Boruto nampak situasi dekat Konoha tengah huru-hara, memang tengah lain macam, memang kios gila, kios kan, seakan diorang semua sedang mencari seseorang. Lalu dekat tempat lain pula kelihatan tim 10 sedang berhadapan dengan seseorang, yang mana Shikadai ada cakap ni bukannya apa yang kau akan lakukan, kau dengar tak? Dan dalam masa yang sama, tanpa disangka Mitsuki telah pun berubah ke dalam form Sage Mode. Sambil tu Mitsuki ada cakap, kau dah betul-betul menguji kesabaran aku. Dan tak lama lepas tu panel manga telah pun memfokuskan dekat karakter Kawaki, seakan telah berlakunya serangan terhadap Konoha. Dan Yaida pun seakan perasan sesuatu dekat Boruto. Dan chapter 75 pun habis macam tu je. Tapi ada yang menarik tau, dekat gambar Kawaki tu seakan ada percikan darah kat dia punya pipi. Kita pun tak tahulah kan. Memang tak relax betul dari mula sampai habis. Dan apa yang telah berlaku dekat hujung chapter tu memang menimbulkan tanda tanya dekat kita semua. Apa sebenarnya yang bakal berlaku dan bila event tu akan berlaku? Tak mustahil tau kalau event tu bakal berlaku dalam chapter akan datang. Kita pun tak tahulah kan. Tapi apa yang lagi membuatkan kita tertanya, siapakah sebenarnya orang yang sedang cuba dihalang oleh mereka semua? Adakah Kawaki ataupun boleh jadi plot twist Boruto telah dikawal oleh Momoshiki yang telah mengganas dekat Konoha kan? Tapi aku lagi prefer kalau Kawaki lah. Semua tu masih lagi menjadi tanda tanya. Dan tak lupa juga tau, motif sebenar untuk karakter Amado. Sampaikan Momoshiki yang duduk dekat dalam badan Boruto pun dah mula syak sesuatu. Dia macam curiga kan, dia macam dapat tahu yang Amado sedang menipu. Dan dia macam tertanya sebab apa dia tipu dan dari mana datangnya kekuatan Eda ni. Tapi bawa pun kita tunggu je lah apa pula yang bakal berlaku untuk dalam chapter akan datang. Jadi aku rasa sampai sini je lah kot video kita untuk kali ni. Aku harap korang semua enjoy dan penyampaian aku jelas. Teruskan support Faiz di studio untuk mendapatkan 250,000 subscribers dalam tahun ni. Aku nak minta maaf sangat kalau aku ada buat salah, tersilap cakap, terkasar bahasa. Aku nak minta maaf sangat. Aku hanya manusia biasa, tak lari daripada kesilapan. InsyaAllah kita jumpa dalam next video. Assalamualaikum, bye bye.